Untuk menyediakan pelapik leher, ambil bahagian badan tengah ini, iaitu bahagian badan hadapan dan bahagian belakang. Kemudian, asingkan ia dan lipatlah setiapnya secara memanjang. Laraskan dengan tepat ya. Iaitu bahagian hadapan dan bahagian belakang. Langkah seterusnya, sediakanlah lebihan atau perca kain sebanyak 2 keping, iaitu dengan saiz yang berbeza. Saiz yang lebih pendek ini untuk dijadikan pelapik leher pada bahagian belakang baju, manakala pelapik perca yang lebih panjang ini digunakan untuk dijadikan pelapik leher bahagian hadapan baju. Sekarang, lakukan perkara yang sama, iaitu lipatkanlah kepada 2. Untuk gambaran yang lebih jelas, saya tukarkan pelapik ini kepada warna yang berbeza. Baiklah, sekarang letakkan pelapik leher ini di atas bahagian badan. Seterusnya, setelah dilaraskan terutamanya pada bahagian sisi tepi ini, laraskan dengan tepat ya. Kemudian pinkan ia. Baiklah. Sekarang, kita akan bersedia untuk melakar bentuk leher. Baiklah, sekarang saya melakar bahagian leher belakang, iaitu dengan kelebaran bermula daripada kain yang dilipat ini. Kelebaran untuk kanak-kanak adalah 1,5 inci sehingga 2 inci, manakala untuk dewasa 2,5 inci hingga 3 inci. Manakala untuk kedalamannya pula adalah 0,5 inci. Untuk bahagian leher hadapan pula, dengan kelebaran yang sama dengan belakang, lakarlah kedalaman 4 inci untuk dewasa atau 2 inci hingga 3 inci untuk kanak-kanak. Lakarkan bentuk bulat sehingga kembali bertemu tepat pada tanda bahagian belakang. Manakala untuk kedalaman atau pembelahan hadapan baju, kebiasaannya untuk dewasa adalah 4 inci. Bermula daripada yang sudah dilekukkan ini, 4 inci. Manakala untuk kanak-kanak pula adalah 3 inci. Tandakan. Baiklah, sekarang kita akan memotong mengikut lakaran. Sebelum itu, lakarkanlah dahulu bentuk pelapik leher, iaitu dengan jarak 2 hingga 3 inci menjauhi lakaran pertama ini. 2 hingga 3 inci, tandakan. 2 hingga 3 inci, tandakan. Kemudian,
lakarlah bentuk bulat sama seperti bentuk leher. Lakukan perkara yang sama untuk leher hadapan. Untuk lakaran pelapik pada bahagian hadapan, apabila dia dibelah sehingga ke sini, maka lebihan perca ataupun pelapik ini perlu dianjakkan 2 hingga 3 inci ke bawah. Bermaksud, apabila belahan adalah di sini, maka lakarlah bentuk pelapik bermula daripada sini, iaitu menyamai ataupun selari dengan lakaran leher belakang. Seterusnya lakarkan ia. Ya, inilah lakaran untuk pelapik leher. Kelebaran pelapik adalah sekata, iaitu 2 atau 3 inci. Sekarang kita akan memotong mengikut lakaran pada bahagian dalam sahaja. Baiklah, sudah pun dipotong. Sekarang buka. Maaf ya. Ada satu lagi bahagian yang perlu dipotong. Bahagian yang perlu dipotong adalah ini ya. Iaitu belahlah mengikut kepanjangan yang telah ditandakan. Belahkan ia untuk bahagian atas dan bawah. Tepat di sini ya. Lakukan perkara yang sama untuk bahagian bawah. Baiklah, sekarang bukalah jarum peniti ini dan pisahkan ia. Bukakan dan asingkan. Sekarang, potong pula lakaran pada pelapik ini. Baiklah, sudah pun siap bahagian penyediaan pelapik leher. Sekarang kita buka dan lihat. Bahagian badan belakang, buka pelapiknya dan letakkan. Bahagian badan hadapan, buka dan buka juga bahagian pelapiknya. Tindankan ia. Inilah bentuk asas untuk penyediaan bahagian leher baju kurung. Baiklah, langkah seterusnya adalah menyediakan bahagian pelapik leher. Untuk menyediakan pelapik leher, asingkan dahulu bahagian pesak, kekek dan lengan. Bahagian badan ada 2 lapis, iaitu bahagian hadapan dan belakang. Sekarang, buka asingkan bahagian badan itu. Seterusnya, lipatlah kedua-duanya secara memanjang. Pastikan anda melaraskan pada bahagian bahu dan sisi dengan tepat.
Untuk membuat pelapik leher, sila sediakan perca atau lebihan kain dengan corak yang sama ataupun anda juga boleh menggunakan kain yang dengan warna yang berbeza. Baiklah, sediakannya dengan kelebaran dan kepanjangan 5/10 inci. Seterusnya, sediakan juga perca yang sama dengan ukuran yang berbeza iaitu 10 inci darab 10 inci. Pelapik leher ini, saiz yang kecil adalah untuk bahagian belakang, manakala saiz yang besar pula untuk pelapik leher bahagian hadapan. Sekarang, lipatlah kepada dua bahagian, iaitu konsep yang sama dengan lipatan bahagian baju. Sekarang, angkat pelapik leher itu dan tindankan di atas bahagian badan. Pastikan bahagian sisi lipatan kedua-duanya adalah sama. Lakukan perkara yang sama untuk kedua-duanya. Untuk memastikan kedua-dua kain tidak bergerak-gerak, pinihkanlah untuk kedua-duanya. Baiklah, sekarang kita akan membuat lakaran bentuk leher baju kurung, iaitu baju kurung pahang. Kita lakarkan dahulu bahagian belakang. Sekarang, dengan kedalaman 0,5 inci, tandakan. Dan dengan kelebaran 2,5 inci, tandakan. Kemudian, pada tanda tersebut, sambungkannya agar membentuk lengkungan leher. Untuk bahagian leher hadapan pula, tandakan kelebaran yang sama iaitu 2,5 inci. Manakala kedalamannya pula adalah 4 inci. 2,5 inci lebar, manakala kedalamannya 4 inci. Sekarang sambungkan tanda tersebut membentuk lekuk baju kurung. Untuk saiz tebukan leher kanak-kanak, anda boleh menggunakan kelebaran 2 inci, manakala kedalamannya pula adalah lebih kurang 3 inci atau mengikut kesesuaian. Langkah seterusnya, potonglah mengikut lakaran. Bahagian leher sudah pun siap dipotong. Untuk bahagian hadapan baju kurung, kita akan membuat belahan pada bahagian hadapan. Tandakan kepanjangan 4 inci untuk dewasa atau 3 inci untuk kanak-kanak. Tandakan. Sekarang kita perlulah membelahnya sehingga ke tempat yang telah ditandai. Lakukan perkara yang sama untuk bahagian baju. Belahlah sehingga ke tempat yang ditandai juga. Pastikan kepanjangan belahan adalah sama untuk pelapik dan juga bahagian baju. Kita sudah pun selesai melakar dan menebuk bahagian leher hadapan dan belakang. Sekarang asingkan pelapik leher dengan badannya.
Untuk bentuk yang lebih cantik dan kemas, lakarkan secara lengkungan pada pelapik leher. Kemudian potonglah mengikut lakaran. Bahagian pelapik leher sudah pun siap disediakan. Sekarang, buka semula lipatan bahagian badan. Pastikan bahagian luar berada menghadap bahagian atas. Sila lakukan untuk bahagian belakang juga. Apabila sudah dibuka, ambil pelapik leher. Bahagian hadapan, tindankan di atas badan bahagian hadapan. Pastikan ia dilaraskan dengan tepat, iaitu terutamanya pada bahagian belahan. Seterusnya, ambil pelapik bahagian badan belakang dan tindankan ia. Beginilah keadaan serta kedudukan pelapik leher. Baiklah, sekarang semua bahagian badan baju kurung pahang sudah pun siap sempurna. Oleh yang demikian, pastikan anda sudah memiliki badan iaitu depan dan belakang, lengan, kiri dan kanan, kekek 2 set iaitu kanan dan kiri, serta pesak 2 set iaitu kanan dan kiri. Selesailah sudah untuk bab memotong bahagian-bahagian badan baju kurung pahang.